Salam sejahtera semua. Hari ini cikgu akan mengajar graf jarak lawan masa bahagian 2. Sekiranya anda belum menonton video graf jarak lawan masa bahagian 1, saya menggalakkan anda menonton terlebih dahulu sebab video bahagian 1 menerangkan konsep asas jarak lawan masa. Video yang kedua ini pula akan menerangkan lebih banyak soalan penyelesaian masalah. Sekarang kita tengok soalan 1. Farid telah pulang ke kampungnya di air keruh Melaka dengan menaiki bas. Bas bertolak dari terminal di Petaling Jaya pada jam 7.30 pagi. Singgah sarapan pagi di RNR Seremban, Negeri Sembilan, tepat pada jam 8.15 pagi dan jarak R kilometer dari terminal bas air keruh. Meneruskan perjalanan ke air keruh pada pukul 8.50 pagi. Jumlah masa diambil untuk seluruh perjalanan dari Petaling Jaya ke air keruh Melaka ialah T minit. Jadi A, lengkapkan graf itu bagi seluruh perjalanan Farid. Jadi sekarang kalau kita tengok soalan ini, kita akan dapati Farid pulang ke kampungnya air keruh Melaka. Perjalanan dia akan rehat di RNR Seremban. Jadi singgah sarapan pagi di RNR Seremban pada jam 8.15 pagi dengan jarak R kilometer dari terminal air keruh. Jadi saya akan lukiskan garis lepas 45 minit sebab 7.30 sampai 8.15. Kalau kita tolak 8.15 pagi, tolak 7.30 pagi, kita akan dapat 45 minit. Jadi dari masa 45 ini kita sambung, kita lukiskan garis mentata ke 80 minit. Kenapa sambung sampai 80 minit sahaja? Sebab pada pukul 8.50 pagi, Farid meneruskan perjalanan ke air keruh. Jadi 8.50 pagi tolak 8.15 adalah berapa minit? 35 minit, betul. Jadi 45 campur 35, kita akan dapat 80 minit. Okey. Jadi seterusnya Farid meneruskan perjalanan ke air keruh pada 8.50 pagi. Jadi maksudnya dia akan dari RNR Seremban pergi ke air keruh. Jadi graf dia lukis menurun. Sekarang kita tengok soalan B. Diberi purata laju bagi keseluruhan perjalanan dari Petaling Jaya ke RNR Seremban ialah 60 km per jam. Tentukan nilai R. Jadi, yang untuk ini, soalan ini telah memberi laju. Jadi kita akan guna formula laju untuk selesaikan B1 ini. Jadi, apakah formula bagi laju? Formula bagi laju ialah laju sama dengan jarak bahagi dengan masa. Petaling Jaya sini ke RNR Seremban sini. Jadi kita akan dapat jumlah jarak ini bahagi dengan masa dia sama dengan 60 km per jam. Jadi 60 km per jam oleh kerana unit dia ialah jam, jadi 45 minit ini kena tukar kepada unit jam juga. Jadi 45 bahagi dengan 60. Jadi jumlah jarak adalah sama dengan 60 darab 45 per 60 dan kita akan dapat jumlah jarak adalah 45 km. Okey, sekarang kita tengok R. Macam mana kita dapat R? Sebab jumlah jarak ialah 45, maksudnya dari 120 km ke R kilometer jarak dia adalah 45. Jadi R ini bukan 45. Jadi untuk dapatkan R, 120 tolak 45. Baru kita dapat itu ialah 70
kilometer. Sekarang kita tengok B. Jika bas bergerak dari RNR Seremban ke Air Keroh pada kelajuan 100 km per jam, kirakan nilai T. Jadi, graf bahagian ini. Untuk graf bahagian ini, kita pun guna laju sama dengan jarak bahagi dengan masa. Jadi, laju sekarang ialah 100. Sama dengan jarak tadi kita sudah dapat R kilometer ialah 75. Jadi jarak dari RNR Seremban pergi ke Air Keroh ialah 75 kilometer. So 75 bahagi dengan jumlah masa. So 100 darab jumlah masa sama dengan 75. Jumlah masa sama dengan 75 bahagi dengan 100. Kita dapat 0.75 jam. Oleh kerana T di sini ialah dalam bentuk minit, jadi kita kena tukarkan unit jam kepada minit. Jadi kita dapat 0.75 darab 60 sama dengan 45 minit. Jadi 45 minit ialah masa ini. Jadi 80 kena tambah dengan 45 baru sama dengan T. So T sama dengan 80 tambah 45 sama dengan 125. Sekarang kita tengok soalan 2. Soalan 2 merupakan soalan SPM tahun 2017. Raja 6 menunjukkan graf jarak masa bagi Umar, Jason dan Martin dalam acara larian 100 meter. Okey. Jadi setiap graf ini mewakili seorang pelajar. So graf OKL ialah Jason. Graf OM ialah Martin. Dan graf OPQR ialah Umar. Jadi daripada graf ini, siapa yang memenangi perlumbaan ini? Jadi kita tengok orang yang pertama sampai ke 100 meter dengan masa yang paling singkat. Mana satu? Sudah tentu Martin sebab dia sampai ke 100 meter terlebih dahulu. Okay, B. Semasa perlumbaan, Umar tergelincir dan terjatuh. Selepas itu, dia meneruskan lariannya. Nyatakan tempoh masa dalam saat sebelum Umar meneruskan lariannya. Okay, kita tengok OPQR ialah graf untuk Umar. Jadi mula-mula Umar lari, lepas tu dia tergelincir di sini. Dia berhenti sekejap, lepas tu meneruskan lariannya. Jadi sekarang kita nak cari tempoh masa ini, iaitu garisan PQ ini. Jadi 18 tolak 9. Sama dengan 9 saat. Okey, sekarang kita tengok C. Semasa perlumbaan, Jason tercedera dan dia berhenti berlari. Nyatakan jarak Jason dalam meter dari garisan penamat apabila dia berhenti berlari. Jadi, kita tengok graf untuk Jason ialah OKL. Dan didapati, mula-mula Jason berlari dengan sangat cepat. Lepas tu, dia tercedera di K ini dan terus berhenti lari. Jadi jarak dia dari garis penamat ialah berapa meter? Kita tengok sini. Dia dari garisan penamat 100 tolak 70 kita dapat 30 meter. Okay, D pula hitungkan laju purata dalam meter per saat bagi Umar. Untuk laju purata adalah jumlah jarak bahagi dengan jumlah masa. Jadi
Jumlah jarak untuk Umar ialah 100. Bahagi dengan jumlah saat dia, masa dia ialah 20 saat. Jadi 100 bahagi dengan 20, kita dapat 5 meter per saat. Sekarang kita tengok soalan 3. Soalan 3 ini adalah soalan dari SPM 2018. Okay. Jadi, nyatakan tempoh masa dalam minit pemandu itu berhenti rehat di tapah. Okay. Dan kita tahu kalau berhenti rehat, mestilah graf dia mentata yang di bahagian ini. Jadi, kita tolakkan 1400. Jadi kita jam 1400 tolak dengan 1345. Kita dapat 15 minit. B. Hitung laju dalam kilometer per jam kereta itu dari Kuala Lumpur ke Tapah. So, dari Kuala Lumpur di sini ke Tapah sini. Jadi, inilah garisan dia. Kalau kita nak hitungkan laju, kita boleh guna formula keturunan atau laju sama dengan jarak bahagi dengan masa. Jadi, 152 dari Kuala Lumpur ke Tapah, jarak dia 152 bahagi masa. Oleh kerana masa ini dalam sistem 24 jam, kita kena tukar masa minit kepada jam. Dari pukul 12 sampai pukul 1.45, jumlah minit ialah 105. Jadi 105 ini bahagi dengan 60. Kita dapat 86.86 km per jam. Okey. Hitungkan laju purata dalam kilometer per jam kereta bagi keseluruhan perjalanan. Jadi, laju purata formula dia adalah laju purata sama dengan jumlah jarak bagi dengan jumlah masa. Jumlah masa ini termasuk masa yang dia rehat ini. Jadi, jumlah jarak ialah dari graf ini dengan jelas kita nampak ialah 205 km. Jumlah jam 520 tolak dengan 1200. Jadi, purata laju sama dengan 205 bahagi dengan, kalau kita kira ini, kita dapat 200 minit. Dan 200 minit ini kena bahagi dengan 60. Sebab soalan minta unit dia dalam bentuk jam. Jadi, kita dapat, kalau kira dengan kalkulator, kita dapat 61.50 km per jam. Sekiranya anda rasa video ini membantu, sila tekan like dan subscribe channel Madam Wan. Terima kasih.